Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Konflik antara MCA dan UMNO serta Barisan Nasional adakah akan terus membara? Adakah MCA bersedia meninggalkan Barisan Nasional dan membentuk jajaran baru? Seperti yang diwar-warkan sebelum ini, ada yang mengatakan lebih baik MCA keluar saja daripada Barisan Nasional dan bergabung dengan gerakan di Perikatan Nasional. Namun demikian, ianya juga amat hangat apabila satu laporan di Malaysia kini menulis, "Terima kasih Azmin, MCA kekal dalam BN," kata pemimpin sayap. Dengan ini diucapkan tahniah syabas kepada MCA kerana tidak secara sembrono, tidak secara emosi, tiba-tiba meninggalkan Barisan Nasional. Mereka masih lagi berikhtiar kekal bersama Barisan Nasional. Neo Chu Seng berkata, MCA belum memikirkan membentuk jajaran baru, politik baru dengan gabungan lain termasuk Perikatan Nasional, seperti disuarakan Azmin Ali. Wah, Azmin Ali ada pernahkah menawarkan MCA menyertai mereka? Macam-macamlah idea Azmin Ali ini. Seorang pemimpin sayap MCA berkata, parti itu kekal bersama Barisan Nasional BN di sebalik cadangan terbaru Ketua Penerangan Perikatan Nasional PN, Azmin Ali, supaya mereka bekerjasama dengan komponen terbabit. Ketua Penerangan Pemuda MCA, Neo Chu Seng berkata, pada masa ini, partinya belum memikirkan membentuk jajaran politik baru dengan gabungan lain termasuk Perikatan Nasional seperti yang disuarakan Azmin, seperti dilaporkan utusan Malaysia semalam. Menurutnya, selain mempertahankan semangat Barisan Nasional BN, MCA ketika ini mahu memfokuskan kepada membina kekuatannya dengan memainkan peranan semak dan imbang dalam blok kerajaan perpaduan bagi menunjukkan mereka bukan hanya penumpang dalam mana-mana gabungan. Dalam politik semuanya boleh berlaku. Terima kasih atas pengiktirafan Azmin terhadap peranan dan jasa MCA selama ini. Namun MCA juga berpegang teguh dengan prinsip kesederhanaan dan menolak politik ekstrim serta pemikiran sempit yang hanya akan mengganggu-gugat keharmonian dan kestabilan negara, katanya lagi. Beliau mengulas kenyataan Azmin yang PN kini sedang mengkaji beberapa strategi untuk menarik sokongan bukan Melayu, termasuklah kemungkinan bekerjasama dengan MCA. Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Selangor itu berkata, perkara berkenan tidak mustahil memandangkan parti komponen BN itu seperti tersisih kerana fokus hanya diberi kepada DAP sahaja. Mengulas lanjut, Neo menyarankan PN supaya menjadi pembangkang efektif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara untuk menarik pengundi termasuk bukan Melayu. PN perlu tunjuk sifat keterbukaan, keikhlasan dan memberikan penerangan kepada golongan sasar ini mengenai perjuangan dan hala tuju PN, katanya. Sebelum ini, Presiden Gerakan Dominic Lau juga pernah menyuarakan kesediaan menjalinkan kerjasama dengan MCA jika sekutu lamanya itu menerusi PN, jika mereka tidak lagi mahu bersama BN. Kenyataan Lau susulan amaran Presiden MCA Wee Ka Siong kepada pengerusi BN Zaid Hamidi supaya tidak membuat keputusan sendiri mengenai rakan kerjasama gabungan itu dengan Pakatan Harapan PH menjelang PRU 16. Pada PRK Kuala Kubu baru-baru ini, MCA tidak membantu kempen PH walaupun UMNO dan MIC menunjukkan sokongan untuk Pang Syok Tau dari DAP. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Macam yang kita jangka, ini jawapan Menteri Besar Perlis selepas anak beliau didakwa di Mahkamah Kelmarin atas dakwaan mengemukakan tuntutan palsu
berkaitan dengan air minuman raja di hospital. Saudara-saudara sekalian, memang dijangka beliau akan jawab. Anak beliau baru didakwa, belum disabit bersalah. Kalau dulu ahli-ahli PAS ataupun anggota-anggota walaun tetap juga guna naratif yang sama. Tapi tidak lain pula kalau orang yang kena. Waktu dahulu Zahid Hamidi, Najib Tun Razak, atau siapa saja yang didakwa di mahkamah, mereka juga menggunakan naratif serangan kepada orang-orang yang baru didakwa dengan menganggap seakan-akan sudah pun bersalah. Tapi bila kena batang hidung sendiri, jawaban sama tetap diguna. Baru didakwa, belum sabit bersalah. Kalau orang yang kena, lain nadanya. Tapi kalau kena sendiri, nadanya juga lain. Saudara-saudara, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli menegaskan anaknya baru berdepan pertuduhan di mahkamah dan belum disabit bersalah atas sebarang kesalahan jenayah. Malangnya, ada penganalisis politik netizen yang kata, pendakwaan di mahkamah itu bukan pendakwaan yang senang-senang dibuat. Maknanya, selepas kes itu dibina, selepas kes itu disiasat, ada bukti yang boleh mengaitkannya dan ada kes yang kuat, barulah dibuat pendakwaan. Tidak sewenang-wenangnya. Makna kata ini walaupun belum bersalah, ini sudah satu perkara yang agak memalukan. Pas. Muhammad Syukri berkata, dia menyerahkan kepada anaknya Muhammad Syafiq dan Peguam untuk mengendalikan proses pendakwaan yang dihadapinya. Dia belum salah lagi. Ini baru pertuduhan. Kita tunggu. Katanya ketika ditanya berkenan anaknya yang dihadapkan ke mahkamah hari ini. Kata Menteri Besar Perlis itu, saya belum bercakap dengan dia lagi. Tapi saya serahkan semuanya pada dia dan Peguam, katanya lagi, selepas dipetik lidah rasmi PAS. Hari ini Muhammad Syafiq, 35 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kangar atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu berjumlah Rp19.505.10 pada Februari lepas. Dia dituduh memberi satu dokumen, yaitu pesanan kerajaan atau bekalan atau perkhidmatan kerajaan negeri Perlis kepada Nurul Nabilah Muhammad Syukri yang bertugas sebagai pembantu tabir di bahagian pentadbiran daerah pejabat setiausaha kerajaan negeri Perlis pada 19 Februari 2024 dengan niat memperdayakan prinsipalnya. Muhammad Syafiq didakwa mempunyai sebab untuk mempunyai dokumen tuntutan berjumlah Rp19.505.10 bertarikh 14 Februari 2024 atas nama Muhammad Farid Abdul Hamid berkaitan perkhidmatan menyediakan minuman untuk kegunaan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail di Hospital Tuanku Fauzia di Kangar itu mengandungi butir matan palsu. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang rasuah ni memang sangat jijik dan tidak patut ada di Malaysia. Namun demikian, ada orang kata rasuah ni memang berlaku sejak siapa-siapa pun jadi Perdana Menteri. Mereka kata ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, waktu itu rasuah memang pun wujud dan turut diakui oleh Tun Mahathir sendiri. Ini pendedahan terkini dan pengakuan terkini daripada Mahathir berkaitan dengan rasuah. Apabila dikaitkan dengan rasuah, Tun Mahathir menjawab dirinya bersih, tiada nak disembunyikan. Ada netizen yang kurang yakin, kurang percaya dan tidak percaya 100% dengan kenyataan Tun Mahathir itu apabila dia kata, Tun Mahathir kata dirinya bersih,
dan tiada nak disembunyikan. Sehingga ada netizen yang memberikan komen di ruangan Malaysia Kini mengatakan, manusia macam Tun ini memang sukar untuk dipercayai, kata mereka. Ada yang kata Tun Mahathir cukup licik. Ada juga yang kata dalam ruangan Malaysia Kini, komen netizen kata, kalau tak salah, kenapa marah apabila anak disiasat, kata mereka. Ada juga yang kata, kalau tak salah, kenapa pula takut nak disiasat dalam RCI? Saudara-saudara sekalian, Mahathir mengakui dirinya bersih. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, dirinya bersih daripada rasuah, walaupun amalan itu berlaku semasa dia memegang jawatan itu. Bercakap kepada CNBC, ahli politik berusia 98 tahun itu berkata, dia juga memastikan ahli keluarganya tidak terlibat dalam perniagaan berkaitan kerajaan agar tidak dituduh melakukan nepotisme. Mahathir berkata mereka yang menuduhnya melakukan rasuah tidak dapat membuktikan bahawa dia telah mencuri walaupun 1 sen. Ditanya sama ada dia dan anak-anaknya akan bekerjasama dengan SPRM dan mengisytiharkan harta mereka, Mahathir menjawab, ya, kita perlu. Kerana undang-undang mengatakan bahawa apabila SPRM menuntut anda membuat kenyataan atau pengisytiharan, anda perlu membuat penyataan pengisytiharan hasil anda. Jika tidak, anda boleh didakwa atau dipenjarakan tambahnya. Bagaimanapun, Mahathir berkata, SPRM tidak meminta dia mengisytiharkan hartanya. Sebaliknya, hanya meminta 2 anak lelakinya, iaitu Mokzani dan Mirzan, berbuat demikian. Sementara itu, bekas Perdana Menteri itu berkata, adalah satu tugas yang sukar untuk mengisytiharkan aset yang telah menjangkau lebih 4 dekad. Tetapi mereka tidak minta saya mengisytiharkan harta saya. Mereka, iaitu SPRM, kata Mahathir, mereka sedang menyiasat saya. Tetapi siasat itu tidak melibatkan atau menuntut saya mengisytiharkan harta saya, kata Mahathir lagi. Mengenai sama ada dia akan mengisytiharkan hartanya jika diminta berbuat demikian, Mahathir menjawab, ya, mereka SPRM dialu-alukan untuk bertanya, kerana saya tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan. Bulan lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan bahawa Mahathir sedang disiasat atas dakwaan rasuah. Saya tidak berhasrat untuk memperincikan lagi maklumat lanjut berhubung kes itu tentang apa kesalahan yang dilakukan ke semua mereka. Biarkan SPRM meneruskan siasatan terlebih dahulu, sehingga saya fikirkan satu masa yang sesuai untuk kita nyatakan hasil dapatan kes siasatan berkenaan, katanya lagi. Sebelum ini, SPRM telah memberikan notis kepada Mirzan dan Mokzani untuk mengisytiharkan harta mereka dalam tempoh yang ditetapkan di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam. PAS patut malu dengan pertuduhan jenayah anak Menteri Besar Perlis. Hari ini kita digemparkan dengan pertuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis yang membabitkan air minuman raja. Ini memang paling tak pernah kita dengar. Pertuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis dan bekas setiausaha politik beliau di 2 mahkamah berbeza pagi ini atas jenayah melakukan tuntutan palsu berjumlah RM600,000 bukan saja sesuatu yang mengejutkan, malah pastinya juga mengecewakan. Jika PAS selama ini berbangga tiada sebarang kes rasuah, penipuan dan
penyonglapan wang kerajaan berlaku di negeri-negeri takbirannya, semua itu sudah berkecai sekarang ini. Tiada apa lagi yang boleh PAS berbangga dengan kuatnya jiwa mereka terhadap godaan dunia. Lebih daripada itu, apa yang berlaku di Perlis telah terdedah belum pun sampai 2 tahun PAS mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri tersebut. Kenapakah perkara memalukan ini berlaku kepada PAS? Sebuah parti yang memperjuangkan Islam dan selalu bercakap tentang dosa, pahala, syurga serta neraka. Yang lebih memalukan lagi, seperti yang disindir oleh Puan Zarkasi, beliau kata nasib baiklah Perlis sebuah negeri yang miskin, tidak ada projek mega. Kalau ada projek mega, kata Puan Zarkasi, adalah lagi yang lebih disonglap, kata beliau lagi. Puan Zarkasi juga menyindir, kalau beginilah sikapnya, maka Perlis akan terus mundur, kata Puan lagi. Saudara-saudara sekalian, kenapakah perkara yang memalukan ini berlaku kepada PAS? Sebuah parti yang memperjuangkan Islam dan selalu bercakap tentang dosa, pahala, surga serta neraka. Apakah menyonglap duit haram lebih menyorongkan daripada janji surga? Apakah panasnya api neraka yang sering digambarkan dalam ceramah dan kuliah selama ini tidak menakutkan mereka untuk melakukan dosa? Sepatutnya, sebagai sebuah parti yang memperjuangkan Islam serta sering mengajak rakyat berjuang menjauhi dosa, ahli dan mereka yang berjuang melalui PAS, kalaupun mahu terlibat dengan jenayah rasuah, penipuan dan penyonglapan wang kerajaan, mereka adalah yang terakhir sekali boleh disabitkan dengan kesalahan sedemikian. Ini kerana mereka lebih tahu dan faham tentang dosa dan neraka, juga lebih faham gambaran surga dan juga neraka. Kalau pemimpin PAS selama ini turut bercakap dan memberi kefahaman kepada ahli-ahlinya bahawa tidak keluar mengundi pun dikira haram, seharusnya tentulah melakukan rasuah, menipu dan menyonglap duit kerajaan lebih jauh lagi hukum haramnya. Tetapi semuanya sudah berlaku, dan apa yang berlaku di Perlis ini secara langsung memberi gambaran lebih buruk kepada imej PAS di masa depan. Dalam hal ini mungkin ada kalangan dalam PAS yang berkata, semua ini baru pertuduhan dan belum pun lagi didapati bersalah. Namun harus diingat, pertuduhan di mahkamah dilakukan berdasarkan bukti yang diperoleh dan tidak mungkin ia boleh direka sesuka hati. Tiada bangkai, tiada bau busuk, dan tangan tidak mungkin terkena getah jika tidak mengupas nangka. Dalam hal, selain PAS perlu membersihkan diri ahli dan pimpinannya, terutama ahli keluarga yang dekat dengan pemimpin yang berkuasa, serta mungkin perlu lebih kerap mengadakan usrah, parti itu juga harus melantik mereka yang benar-benar takutkan dosa untuk diberi sebarang jawatan. Jika tidak segera dibendung, malah ahli PAS juga dilihat sama gairah merebut nikmat dunia dengan cara yang tidak halal, artinya mereka tiada beza sama sekali dengan parti-parti sekular. Menteri Besar Perlis juga seharusnya tidak berlengah lagi untuk berundur kerana keterlibatan anaknya sendiri dalam jenayah penipuan dana kerajaan di negeri takbirannya, sehingga didakwa di mahkamah, mahu tidak mahu turut mencemar imejnya. Ditulis oleh sabudinhusin.com daripada sabudin.com. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia.
Betul lah kata orang, kata komen dalam ruangan komen. Kerana duit dan perempuan lebay atas kepala pun boleh melayang. Ada juga yang kata harap penyakit menantu hilang tak timbul kali ini. Ini merujuk kepada kejadian menantu Muhyiddin yang belum pulang lagi dan hilang. Sekian dulu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye.